Niaga apa-apa pun semua ada cabaran, semua ada persaingan. Tapi di sebalik cabaran dengan persaingan tu ada kemanisan. Kita kena, orang kata, betul abang cakap, kita kena percaya rezeki itu milik Allah. Tapi kita kena cari bang. Sebab rezeki itu tak akan datang. Walaupun dah tertulis macam mana dekat atas sekalipun, kalau kita tak cari dia tak akan datang. Betul tak? Orang cakap tak apa, pejam mata je kita dah tahu rezeki dah tertulis kat atas kan. Allah dah takdirkan kita macam ni. Allah dah takdirkan Akil ni sebagai peniaga pasar malam. Tapi tak akan sampai bila kita boleh merubah takdir hidup kita bang. Walaupun kita ditulis sebagai peniaga, kita boleh insya-Allah menjadi pemborong, menjadi orang yang lebih orang kenal kan. Kita nak benda tu ada peringkat-peringkat dia. Jadi rezeki itu memang selalu ada. Nama penuh saya Muhammad Akil bin Abidin. Ramai-ramai orang kat sini panggil saya Akil lah. Okey, saya berasal daripada Kelantan dan berusia 29 tahun. Pekerjaan saya ini je lah. Saya memang full time berniaga di Bazaria Wangsa Maju dan saya ada jugalah buat part time untuk buat live jual online lah. Saya merantau lepas saya merantau bang. Sebenarnya saya berpisah daripada family. Daripada umur saya 15, saya masuk sekolah asrama penuh. Lepas tu saya masuk UiTM. Lepas tu saya datang KL bekerja dengan kakak saya. Saya start datang KL tu umur 20 lah. Habis diploma tu umur 20, saya start KL. Lepas tu saya bekerja dengan syarikat ni apa semua kan. Lepas tu baru start berniaga balik. Maksudnya saya betul-betul pure, orang kata pure merantau umur 20. Dah 9 tahun lah saya dekat KL ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang menonton. Sekarang ni kita berada di Bazaria Wangsa Maju ataupun lebihlah dikenali dengan sinonimnya Uptown Danau Kota. Dan sekarang anda semua berada di hadapan kedai saya yang bernombor F24. Okey, ini tapak kedai saya. Dan di sini saya berniaga pada bulan Ramadan tahun ini. Saya berniaga kurta, saya berniaga samping dan juga saya ada tanjak. Okey, jadi jemputlah datang ke kedai saya. Kalau anda berada di sekitar ni boleh datanglah. Wes saja Bazaria Wangsa Maju. Jangan cari Uptown Danau Kota sebab sekarang dia dah tukar dia punya nama kepada Bazaria Wangsa Maju. Soalan yang sangat-sangat saya tunggu Cik Ewa. Macam ni bang, bagi pendapat saya lah, lain orang lain pendapat. Okey, bagi pendapat saya sangat memilih untuk berniaga sebab saya daripada umur 19 tahun, akak saya dah bawa saya ke dalam dunia ni lah. Dia bawa saya bekerja dengan dia bawa saya belajar berniaga dengan dia. Dulu sebelum saya ada kedai sendiri, sebelum saya dapat kelulusan untuk dapatkan kedai sendiri ni, saya bekerja dengan kakak saya. Lepas tu saya berniaga 2 tahun, saya pergi kerja dengan satu syarikat ni lah. Tak payah mention lah kan. Saya pergi kerja dengan satu syarikat ni selama 2 tahun lebih, macam 3 tahun. Tapi jiwa saya tu lebih kepada berniaga. Sebab kita boleh bajet, kita punya pembelanjaan hari-hari. Kita boleh, orang kata, risiko untuk kena marah dengan bos tu tak ada. Sebab kita buat kerja kita sendiri. Kita boleh bangun tidur, kita punya time. Kita boleh rehat, kita punya time. Tak perlu nak tunggu masa apa semua kan. Dan yang paling istimewanya berniaga ni duit dapat hari-hari. Itu yang paling istimewa lah. Itu kalau ada lah, kalau pernah juga tak dapat duit. Tapi biasalah kata risiko berniaga tu mesti ada lah. Dia roti harian ni bermula dengan macam-macam mana pun dia tak akan bermula dengan pagi. Dia bermula dengan tutup kedai. Sebab kita tutup kedai pukul 3 pagi and then lepas tu kita pergi bersahur dengan kawan-kawan yang berniaga ni kan. Habis sahur sampai pukul 4, pukul 5, balik tunggu subuh kejap and then lepas tu solat subuh tidur. Tidur bangun pukul 1, pukul 2 lah. Solat zuhur, lepas tu apa yang kita buat lah, tengoklah kalau ada yang online masuk order, kita packaging untuk packing dan post. Kalau ada yang online masuk lah. Kalau tak ada apa yang online masuk, kadang-kadang saya tak sambung tidur balik sebab penat bang. Kan penat. Sambung tidur balik, bangun pukul 4 macam tu, solat asar, lepas tu datang sini je lah. Tu je lah rutin harian, datang sini, buka puasa kat sini, lepas tu, lepas buka puasa terus datang buka kedai. Lepas tu, tunggu je lah customer datang. Macam biasa, berniaga macam biasa, sampailah pukul 3 balik. Itulah rutin harian sebulan. Tak ada yang special untuk bulan puasa bagi kami peniaga ni. Memang terkejar-kejar masa. Sebab kita tidur tak tentu. Kita berniaga, kita memang tidur tak tentu. Siapa-siapa sekalipun tidur tak tentu. Tambah-tambah orang yang ada anak sekolah, pergi hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, kan? Hantar anak kelas agama. Memang orang kata memang tidur tak ada masa. Tak ada masa untuk rest lah. Mai singgah dulu bang. Yang jauh mai dekat bang. Yang dekat mai rapat bang. Bukan nak bagi ceramah ni bang. Nak jual kurta je bang. Nak jual kurta je bang. Lah murah-murah bang. Cutting slim fit bang. Abang cari kurta kan? Warna apa bang? Alah bang, masuk dulu bang. Try dulu bang. Banyak saiz lagi ada ni bang. Okey, saya start macam ni bang. Lepas saya berhenti daripada kerja tu, saya buat
online. So saya buat online, saya jadi tertarik sebab masa tu orang buat online ni tak ramai lagi bang. Sebab masa tu 5-6 tahun lepas, online ni memang orang kata bukan satu platform yang berjaya lah untuk kita mencari rezeki. So saya cuba buat online, ada kawan-kawan saya tolong support, tolong share apa semua kan. So bila saya nampak dekat situ, macam best je berniaga, saya pun bincanglah dengan isteri saya. Masa tu kita tak kahwin lagi. Masa tu kita dalam percintaan. Okay. Saya pun bincang dengan dia, apa kata kalau kita sewa tapak dekat Danau Kota, kita try berniaga. Masa tu kita mula-mula start bermodalkan RM3,000 je. Itu memang orang kata habis keringat lah. Apa yang ada tu simpan dululah, jual dulu ke apa yang tak berguna kan. Ambil duit, buat modal. Macam tu lah. Macam tu kita start berniaga. Saya start berniaga dengan jual topi di tapak bawah. Masa tu kita tak ada lagi ni, Bazaria ni tak ada lagi. Kebanyakan peniaga-peniaga yang ada kat sini pun semua berasal daripada Uptown Danau Kota lah. Terus dibawa naik ke sini. Kita boleh rapat dekat sini sebab kita bermula daripada bawah. Yang semua ada kat atas ni semua kat bawah. So kalau kat bawah naik ke atas jadi sama je lah bang. Orang yang sama, so kita dah rapat kenal macam kita kenal kawan-kawan kita. Walaupun contohlah saya berniaga kurta kan, kawan saya berniaga kurta pun kita percaya kepada rezeki bang. Sebab bagi kita rezeki masing-masing. Kita kat sini kita tak ada macam tak boleh kedai kau, kedai kau, kedai aku tak ada. Contoh kalau kedai kita tertinggal kunci sekalipun, orang akan simpan kunci macam itulah. Maksudnya kalau kita ada customer kan, kita pergi toilet orang depan tolong serve, dia macam tu. Dia memang rapat sebab orang kata lebih kepada persaingan yang sihat. Bang! Jam tu bang, jam! Depan ni kosong bang! Baik bang, singgah bang, kurta ada, sampai ada, tanjak ada bang. Orang pertama ambil sampai bang, saya bagi RM RM10. Siapa cepat dia dapat bang, orang pertama saja bang. Baik bang. Sampai bang kita jual 45, 50. Orang pertama sentuh, kita bagi RM RM10 bang. Jangan bagi jam. Tengok, trafik dah clear. Nampak tak? Kita tak nak mengalami kesesakan lalu lintas, okey? Singgah tengok bang. Nampak tak? Trafik dah clear. Daripada mula-mula start berniaga, saya berniaga sekarang saya 29, saya berniaga dalam 25 sampai 26. Dekat bawah saya tak lama. Sebab lepas daripada saya bekerja dengan syarikat tu, saya berhenti tu kan. Saya terus berniaga kat situ tak lama, dalam 2 tahun macam tu, rezeki saya, orang di BKL datang, banci, lepas tu dia cakap nak buka tapak kat sini kan. Dia ambil nama kita, tiba-tiba kita terpilih untuk tapak ni sebab dia nak tutup tapak lama. Daripada kat sana 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Tapi pengalaman berniaga kalau dengan sini dengan kat sana, lebih dekat sana lah. Sebab dekat sana kita tak siap macam ni bang. Kita kena buka kedai, tutup kedai. Kalau macam bulan puasa, pukul 4.30, pukul 5 tu kita kena ada kat sana lah. Sebab kat sana siang pada bulan puasa dia ada bazar Ramadan. So bila bazar Ramadan, biasa orang masak-masak kan, belecak apa semua, minyak apa semua kan. Kita kena sapu dulu sebab kita berniaga pakaian. Nanti kalau pakaian kita jatuh kena minyak tu, rugi kita. Masa dia tukar tapak? Dia tukar macam tu je. Tempat yang sama pada siang hari, kita waktu bulan puasa lah, pada siang hari kita akan ada bazar Ramadan daripada pukul 2 sampai pukul 6 macam tu, bazar Ramadan sampai pukul 7 lah. Biasa sampai pukul 7 dah tak ada orang dah. Diorang kemas-kemas. Lepas saja diorang kemas tu, kita terus basuh-basuh tapak tu. Sebab diorang tak sempat dah nak basuh. Kita terus basuh-basuh tapak tu, barulah kita buka kemah untuk kita berniaga pada waktu malam. Waktu kedai tak boleh buka, tak boleh nak cerita bang. Memang sedih sebab kita kat KL, kita bergantung dengan berniaga. Kita tak ada gaji bulan. Masa tu bang, tapi alhamdulillah juga sebab PKP tu, saya duduk sebelum saya pindah ke rumah baru ni, saya duduk dekat Kampung Syangkat. Saya masuk dalam persatuan kampung-kampung tu. Adalah orang bagi beras, orang bagi minyak, orang bagi gula. Kita datang ambil je lah kat masjid kan. Masa tu PKP kan, tak boleh pergi ambil sekaligus lah. Pukul 3 orang ni ambil, pukul 4 orang ni ambil. Macam tu je lah. Memang mengharapkan bantuan dan juga mengharapkan duit live. Sebab kita nak pergi post barang pun bang, kita tak boleh pergi post macam tu je. Kita kena call dulu JNT, okey ada kosong pukul berapa baru kita boleh pergi. Sebab dia memang akan pack. Sebab kalau kita pergi kat situ ramai-ramai, polis datang, polis suruh balik. Memang masa tu kita betul-betul menjaga SOP bang. Sebab masa tu kes tengah melambung tinggi. Memang tahun tu tahun sangat-sangat perit lah untuk para peniaga. Saya rasa pengalaman ni bukan saya seorang. Orang yang berniaga tepi jalan, contoh orang yang berniaga goreng pisang kan. Orang yang hidup macam saya, berniaga uptown, berniaga pasar malam, memang akan rasa benda yang sama. Rasa give up tu tipu lah kalau tak ada. Mesti ada, mesti kita rindu kan. Bila dah jauh dengan family, dah jauh dengan mak, orang yang selalu kuat dengan kita kan. Sebab masa tu saya ada wife saya kat sini, yang lain semua kat kampung. So mesti kita nak balik kampung, tapi nak balik pun tak boleh. Sebab masa tu kan PKP. Apa yang berlaku pun kita kena hadap lah. Okey, bagi saya dengan wife saya, pengalaman saya, hidup saya ni,
keras lah bang. Sebab saya dengan dia je kat KL. Saya tak ada siapa-siapa. So kalau saya main-main lah saya sampai bila-bila. And then saya jadi macam ni bang, disebabkan dulu PKP, dia kena buang kerja, saya pun tak ada kerja. Memang kita full time, orang cakap buat live apa semua, sampai tak ada duit nak makan, sampai terpaksa pecah tabung. Sampai orang cakap tukar duit shilling. Ini je lah yang aku ada. Ini je lah yang untuk aku hidup. Ini je lah yang aku kena kuat. Kalau tak, macam mana aku nak teruskan hidup? Kalau aku cakap tak apa, aku muda lagi, tak apa yang kita muda lagi, kita tak ada anak lagi, kita boleh enjoy lagi, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Memang kita sampai ke tahap tu je lah. Kita nak kejar orang yang ke depan tu jauh ketinggalan lah kan. Pilih bang, mai pilih bang. Pandang kiri, aku pandang kanan. Mai masuk pilih bang, masuk pilih bang, masuk pilih bang. Ni M duduk sini. Duduk sini. Nak makan nasi masuk kali dengan tangan-tangan nyanyo. Nama kau ingat kau nasi ni, ingat kau kuah ke gapo kau gar dengan butir-butir. Jangan. Sungguh kita ayat tu. Orang kata M, tanya lagi saya kau dia. Main nak basic saya M. Itu rahsia dia. Rahsia dia tu bang. Sebab customer ni kita kena, orang kata, ambil hati. Kita kena bagi, sebab bang, orang nak cakap yang berniaga ni semua kebanyakan barang yang sama, betul tak? Jadi apa kelebihan kita sedangkan kita berniaga barang yang sama? So kita kena curilah hati customer. Kita kena curi hati customer. Curi tu dengan ikhlas lah. Jangan curi tak ikhlas pula. Nanti kena tampang dengan customer, sakit bang. Macam tu lah bang. Orang kata cari kelainan daripada orang lain. InsyaAllah siapa yang nak belajar tu, mai sini. Kena ada kelas lah, daftar dulu. Harapan saya tinggi. Harapan saya setinggi gunung. Harapan saya tinggi bang, semua orang nak berjaya. Sebab kita dah lalui fasa yang susah. Kita dah biasa tak ada duit. Kita dah biasa pecah tabung kan. Untuk berada di tahap macam ni, kita macam bukan tak bersyukur. Kita dah bersyukur, dah rasa orang kata cukup. Tapi kita nak lebih selesa untuk anak-anak kita, untuk ahli keluarga kita yang lain kan. Untuk ibu dan ayah kita, mertua kita. Kita nak kalau boleh saya punya tahap kepada orang kata saya boleh buka orang kata pusat pemborong. Itu harapan saya. Saya boleh buka pusat pemborong, saya boleh bagi barang borong kepada orang-orang yang baru nak berniaga kan. Kalau kawan-kawan terdekat mungkin kita boleh bagi orang kata macam consignment dulu kan. Sebab tak semua orang ada modal. Kita kena support dia orang dengan macam tu je lah bang. Itu je lah harapan saya. Kalau boleh kita nak orang kata orang kenal lah barang kita. Kalau contoh saya buat kurta ni kan, nak berjaya macam contoh kurta-kurta yang terkenal macam Erah ke kan, macam Bulan Bintang ke, nama-nama yang dah top. Itu harapan saya lah. Okey, dia macam ni bang. Isteri saya ni macam mana nak cakap, dia sanggup terima saya waktu saya susah, dan juga saya pun mestilah kena terima dia waktu apa yang saya ada sekarang, betul tak? Sebab apa? Sebab waktu saya susah bang, dia je yang ada yang saya. Okey bang, isteri saya ni inilah sumber kata kekuatan saya. Sebab saya kat KL, saya dengan dia je. Kalau tak ada dia, saya tak tahulah saya jadi apa. Sebab selalu bagi semangat, selalu cakap kita tak boleh down, kita orang berniaga macam ni. Orang lain lagi teruk daripada kita. Dia bagi ayat yang boleh buat kita rasa nak cari duit tu, orang kata berkobar-kobar. Sebab cakap orang lain, awak fikir ada anak 5, 6, anak kena sekolah, anak kena bagi susu, anak kena bagi makan, ada kereta, ada rumah kena tanggung kan. Dia selalu bagi semangat. Walaupun masa tu duit ada 5-6 ringgit dalam poket pun tak apa. Dia cakap tak apa, orang lain tak ada duit langsung, dia cakap. Dia dengan saya daripada saya susah, daripada saya tak ada motor, sampailah sekarang alhamdulillah saya ada kereta dan dah boleh sewa rumah sendiri yang okey lah. Maksudnya kehidupan lebih selesa lah. Terima kasihlah sebab sanggup susah senang.